Jadi cikgu akan mengulas sikit, kita akan tengok contoh-contoh soalan yang dalam tingkatan 5 ya. Soalan kebat saja ni cikgu fokus. Jadi kita ni dalam SPM kita ada dua tajuk sahaja, dua tema sahaja. Kalau dulu kami guru-guru boleh memilih tema mana yang mungkin dikeluarkan sebab temanya banyak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 7 tema dibagi. Ya, 7 tema. Tapi kali ni dalam KSSM ada 2 saja tema. Satu tema tingkatan 4, satu tema tingkatan 5. Jadi temanya ialah Malaysia dan masa hadapan. Tapi tingkatan 5 dia ada tajuk. Jadi daripada sinilah guru-guru akan melihat tajuk. Cara kami nanti akan melihat mengeluarkan sebab dalam esei ada 5 saja soalan. Jadi bayangkan kita ada belajar 20 bab. Ya, kita ada belajar 20 bab tetapi kami keluarkan esei 5 sahaja. Jadi macam manalah kami akan menentukan. Jadi caranya ialah cikgu akan bagi tahulah sekejap lagi ya. Okey. Kelas ini ialah sorry. Okey, ini ya. Ini ialah tajuk 12 tadi ya. Kita ada 4 tajuk ya, 12, 13, 14, 15. Okey. Kalau kamu nampak tajuk 12 ni, dia ada 4 bab dalam ni. Tajuk yang next nanti dia akan ada 2 bab sahaja. Tajuk 13. Tajuk 14 pun dia ada 2 bab. Tajuk 13, 14, 15 nanti kamu akan nampak ada 2 bab sahaja tetapi panjang. Jadi macam mana guru-guru akan memfokuskan? Jadi kami akan tengok manakah tajuk yang ada lebih babnya. Ya, begitu juga kami berharaplah lembaga peperiksaan pun sama cara penilaiannya walaupun kita tak tahu ya, itu rahsia. Jadi kita akan melihat manakah tajuk yang pemberatannya lebih. Jadi kalau dinampak bab 1 hingga bab 4 ni terkandung di dalam tajuk 12. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ini kita semua sudah belajar. Konsep kedaulatan negara, perlembagaan persekutuan, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi di sini ada yang di Pertuan Agong tadi. Okey, dan juga bab 4, 12.4 kerajaan sistem persekutuan dan kerajaan negeri. Sampailah kita ada belajar di sini kerajaan tempatan. Contohnya MDLD Lahadatu. Apa fungsinya? Soalan itu ada keluarkan di dalam soalan struktur. Ya, kerajaan tempatan. Banyak pelajar yang tak dapat jawab. Ya, sedangkan itu hari-hari MDLD itu kalau kamu tinggal di kawasan taman ke mana, hari-hari bukan hari-hari, 1 minggu 2 kali dia akan buang sampah. Betul tidak? Betul cikgu. Itulah jawapannya. Tu cikgu kata, hebat ni adalah yang harian, berlaku dalam kehidupan pelajar seharian. Jadi soalan itu tanya apakah antara fungsi kerajaan tempatan. Ya, mungkin kamu tak bolehlah cakap MDLD membuang sampah tu pun sebenarnya jawapan boleh diterima. Ya, jadi itu pun sudah jawapan. Jadi di situlah contohnya macam ini kita cerita tadi pasal pemberatan soalan ya. Soalan esei ada 5. Jadi macam mana guru-guru nanti menentukan? Jadi garantilah antara bab 1, 2, 3, 4 ni kami akan keluarkan. Kerana tajuk 12 ada 4 bab. Okey. Jadi di sini standard pembelajaran ini yang di dalam di SKP kan. Kalau cikgu-cikgu mau melihat soalan fakta yang akan dikeluarkan, kami akan melihat di sinilah. Ini soalan faktanya. Okey, apakah konsep kedaulatan ni? Ada yang kata macam ini kan, ada berbagai tafsiran kan. Dia kata kedaulatan mengikut Tunku Abdul Rahman ialah macam mana? Kedaulatan mengikut siapa lagi tu? Tun Abdul Razak macam mana? Mengikut Soekarno kedaulatan macam mana? Contohlah macam itu. Itu ialah tafsiran. Kadang-kadang soalan begitu tidak keluar dalam esei. Dia keluar dalam objektif. Ya, soalan yang tanya begitu. Okey. Terusnya ialah menerangkan ciri berdaulat. Ini cikgu ambil yang ini saja ya, bab 1. Cikgu tak keluarkanlah semua. Okey, jadi inilah uraikan langkah-langkah pemerintah dan rakyat mempertahankan negara. Ini ialah soalan fakta. Tapi kita mau cerita soalan kebat. Cikgu mau cerita hari ini fokus kebat saja. Jadi ini semua membawa kalau struktur, soalan ini kalau ditanya di bab 1 dia membawa kepada 6 markah. Ya, 6 markah.
Tapi kalau soalan kebat, kalau struktur, okey, ini cikgu tak mau, okey. Dia sebenarnya kalau kebat dia mau tanya ini. Dia mau tahu kamu ada kesedaran diri. Ya, apa kesedaran diri kalau kita belajar 12.1? Mesti cikgu kamu ada pernah soalan kebat kan? Kamu kenalah menghargai perjuangan, pengorbanan pemerintah. Bukan senang dorang berjuang tu. Menjunjung raja berperlembagaan, yang tadi Agung tu peranannya. Jadi kita tak boleh ada orang yang memperlekehkan Agung. Ya, dia masukkan di dalam laman sosial. Cikgu ingat ada satu Agung yang paling tua lah, paling tua, dia 2 kali jadi Agung. Pada umurnya 45 dia jadi agung, iaitu raja dari sultan daripada Kedah. Umurnya 45, umurnya panjang 93 dia naik lagi 90. 90 dia naik lagi jadi agung satu kali, iaitu Sultan Halim, ya, Sultan Abdul Halim dari Kedah. Jadi oleh kerana dia kali kedua naik itu dia sudah uzur kan, jalan pun perlahan-lahan. Kamu ingat tak tu? Sultan itu. Sultan yang paling tua tu. Tak ingat, ada satu agung kita yang paling senior, paling veteran, dia 2 kali naik. Jadi ada orang yang cikgu mau ceritakan, dia masukkan di dalam, orang Malaysia, dia masukkan di dalam media sosial, kemudian dia edit, dia terbaring lah konon yang agung tu, kemudian dilanggar, perutnya terburai. Bayangkan bah ada orang yang sanggup buat macam itu kepada yang di Pertuan Agung. Ya, gambarnya digilis oleh lori, perutnya terburai. Jadi inilah yang kita tidak mahu, kesedaran diri itu tidak ada, tidak tahu diuntung orang macam ini. Jadi tim bebel cikgu susah lagi kan, tapi cikgu sebagai orang Malaysia sangat geram lah tengok. Inilah dia terjadi kerana tidak mempelajari sejarah. Dan inilah tujuan sejarah, supaya sedar diri, menghargai. Yang di Pertuan Agung itu lambang perpaduan, perlu hormat, ya. Okey, itu contohnya ya. Jadi inilah dia di SKP. Jadi inilah dia yang kalau cikgu kata cikgu mau keluarkan soalan kebat, dari sini diambil. Ya. Okey, jadi itu tak penting. Sekarang kita lihat soalannya. Contoh ya, contoh soalannya. Mengapa kita perlu mendaulatkan perlembagaan negara? Ini soalan struktur. Jadi kamu kena berfikirlah 4 markah ni. Soalan struktur ni boleh saja jadi soalan esei, 8 markah, panjanglah pula huraiannya. Okey, jelaskan tanggungjawab rakyat dalam memelihara perlembagaan persekutuan. Jadi apa tanggungjawab rakyat? Yang bukan dari buku lah, yang secara kamu fikir. Okey, rakyat tidak boleh melanggar peraturan, perlembagaan ni undang-undang. Jadi undang-undang tak boleh dilanggar. Rakyat kenalah sering membaca peraturan yang terkini, menegur kesilapan yang boleh dilakukan, okey, tidak menyokong orang yang melanggar peraturan. Jadi begitu ya. Jadi soalan ini yang mana satu? Menganalisis, menilai, mencipta. Okey. Jadi di situlah kita perlu, kamu tak payahlah fikir mana satu soalan, yang penting kamu dapat jawab bagi bukti. Itu saja. Last sekali bagi inference. Ya, okey. Kalau soalan struktur, ada pelajar pernah tanya cikgu, perlukah saya bagi inference cikgu? Okey, kalau dapat bagi, dia kan tulis, dia sudah bagi 3, lepas tu langkah 1, 1 baris. Sebab tu dia selalunya soalan yang kebat ni di bawah supaya ada banyak tempat kosong. Kalau misalnya dia tidak cukup, dia boleh minta angkat tangan kepada pemeriksa, minta kertas 1, tambah. Ya, soalan struktur tu tambah di situ, tulis nombor. Okey, kalau banyak masa, banyak idea ya. Okey, cuba tengok soalan esei. Cikgu ambil soalan 3. Ni soalan juga cikgu pernah keluarkan di dalam soalan soalan kamu peperiksaan baru-baru ni. Penilaian semua tu. Sejak kebelakangan ini terdapat segelintir masyarakat cuba mencabar perlembagaan negara. Okey, apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk membenteras masalah tersebut? Okey, kalau diminta apakah tindakan, bermaksud kamu kena bagi idea. Okey, kalau kamu kena bagi idea bermakna kamu kena mencipta idea. Apakah tindakan kepada orang yang mencabar tadi perlembagaan? Okey, jadi mungkin kita boleh kata di situ kenalah berani, undang-undang perlulah lebih ketat. Kan? Lebih ketat, contohnya
ialah mewar-warkan nama orang yang mencabar perlembagaan tadi jika sudah terbukti kesalahannya. Macam kamu nampak sekarang di TV kan, dalam berita memang akan ada satu slot di berita tu yang tentang mahkamah, di SPRM sebagainya, supaya masyarakat tu sedar. Itu ialah contohlah jawapannya.